Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sambung lagi mengenai bab 1 buku Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran yang dibincangkan, yang ditulis oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Idea buku ini adalah idea untuk menulis buku ini adalah dicetuskan daripada tadabbur semasa beliau dalam rawatan di IJN. Jadi masa rawatan, Tuan Guru mendengar Al-Quran sebagai penawar syifa. Jadi masa itulah dia bertadabbur dan menjadi satu inspirasi untuk mengarang buku ini, ya. Di mananya di masa sakit, itulah ulama masa sakit pun masih berfikir untuk menyampaikan ilmu. Tak dapat menyampaikan ilmu secara direct dalam bentuk kuliah, tetapi dengar Al-Quran dan berfikir untuk menulis buku untuk disampaikan pada ummah. Begitulah ulama. Baik. Dalam buku Islam, dalam tajuk Islam Agama Tulen, Ustazah dan kuliah yang lepas kita sebut tentang surah Al-Baqarah. Seterusnya disebutkan juga, dipetik juga ayat Al-Quran yang menunjukkan Islam agama tulen, iaitu surah Al-An'am ayat 74 hingga 79, surah Al-Baqarah ayat 124, surah Al-Baqarah ayat 129 hingga 132. Begitu juga surah Ali Imran ayat 84 hingga 85, surah Al-Ahzab ayat 39 hingga 40. Jadi Ustazah tidak mampu untuk huraikan semua ayat ini. Diharapkan sahabat semua akan refer kepada tafsir. Begitu juga di mana ayat surah Al-Ahzab ayat 39 hingga 40. Ayat ini menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penamat dan penutup kerasulan, dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Islam tidak akan mati selepas kewafatan Rasulullah SAW. Malah ia berterusan berkembang seluruh dunia sehingga hari kiamat. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illallah wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahnya, dan mereka pula tidak takut kepada siapa pun melainkan kepada Allah, dan cukuplah Allah menjadi penghitung segalanya. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang dari orang lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan kesudahan segala nabi-nabi. Ingatlah, Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Bermakna ayat ini menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW menjadi penamat dan penutup kerasulan dan wahyu Allah yang menegaskan bahawa Islam tidak akan mati walaupun Rasulullah wafat. Ia diteruskan, disambung oleh para ulama. Baik, dalam bab 1 ini tajuk seterusnya ialah
peranan manusia terhadap Islam. Al-Quran menceritakan bahawa Allah mencipta manusia dengan tugas-tugas tertentu dalam kalangan hamba-hamba dan makhluknya. Setiap makhluk bertugas mengikut fitrah dan tempat masing-masing. Para malaikat yang mulia menerima keputusan Allah mencipta makhluk manusia bagi menunaikan perintah Allah di atas muka bumi sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 32. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 30 32 ini menunjukkan bahawa Al-Quran menceritakan bahawa Allah mencipta manusia dengan tugas tertentu. Adalah di kalangan hamba dan makhluk. Mana tugas manusia adalah yang hidup di dunia ini adalah melaksanakan Islam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ilmu yang diperlukan oleh manusia di alam dunia dan bumi. Ilmu menepati kejadian fitrah Nabi Adam, ilmu yang tiada pada malaikat walaupun sifat mereka patuh pada Allah sehingga menunggu dan berlumba-lumba dalam melaksanakannya. Maknanya disebutkan bahawa di sini yang mampu melaksanakan amanah Allah, tugas Islam ialah manusia. Ya, manusia iaitu dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam, diteruskan oleh Nabi Nuh, Nabi seterusnya sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketahui umum bahawa orang yang mempunyai akal yang tidak betul sahaja meletakkan pangkat pada dirinya sendiri. Makhluk iblis daripada golongan jin pernah berada di bumi dan telah melakukan kerosakan dan kejahatan. Maknanya di sini orang yang waras sudah tentu mengakui bahawa tugas mereka adalah sebagai khalifah Allah. Allah mengutuskan para malaikat menentang mereka dan memimpin yang bergerak iblis ditawan. Lalu dibawa ke alam malaikat, namun dia mengekalkan sifat takabur dan jahat walaupun berada di sisi Allah. Ini adalah cerita tentang keangkuhan iblis yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maknanya di sini ialah nak menunjukkan bahawa musuh manusia adalah iblis sehingga kepada kiamat. Maka didedahkan kejahatannya di hadapan malaikat dan Nabi Adam, seorang manusia yang diciptakan supaya menjadi contoh perbandingan pada baginda alaihissalam. Selain itu bagi menunjukkan perbezaan di antara malaikat yang mulia kerana ketaatan Allah kepada Allah dan iblis yang kufur, durhaka dan sombong, bersifat jahat dan cerdik menipu. Jadi disebutkan di sini ialah bahawa manusia diciptakan, maka manusia diciptakan dengan fitrah yang mempunyai jasad, akal dan roh. Jadi manusia tugasnya adalah melaksanakan Islam seperti mana tajuk tadi, peranan manusia terhadap Islam. Tugasnya ialah dengan adanya jasad, akal dan roh, mereka mampu melakukan ibadah dan melaksanakan tugas khalifah serta mampu menunaikan amanah dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidup dengan hidup bermasyarakat bersama panduan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui para rasul dan kitabnya. Bermakna manusia yang dibekalkan akal, jasad dan akal serta roh, tugasnya ialah untuk menjadi khalifah Allah, melaksanakan amanah Allah, melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk memimpin diri, keluarga dan masyarakat serta negara. Ya, baik. Dalam bab 1 tajuk terakhir ialah iblis musuh manusia. Di sini Tuan Guru menjelaskan bahawa Al-Quran merakamkan Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya Sayyidatuna Hawa alaihassalam tidak terus dihantar ke bumi, bahkan roh, jasad dan akal mereka ditarbiyah terlebih dahulu di syurga. Elemen tarbiyah menjadi ciri yang penting dalam diri makhluk manusia.
Mereka terlebih dahulu berada di dalam syurga penuh dengan nikmat bagi diri manusia. Lalu Allah meletakkan sempadan bagi diri manusia, itu jasad, roh dan akal, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dengan dalam syurga. Makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa saja kamu berdua sukai. Jangan kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu daripada orang-orang yang zalim. Jadi disebutkan di sini bahawa bahan yang ada di bumi bukan semua boleh dijadikan makanan. Maknanya di sini sebagai satu tarbiyah petunjuk bahawa bahan yang ada di bumi ini bukan semua boleh jadi bahan makanan. Kerana ada bahan yang beracun, bahan untuk binatang saja. Ada bahan sesuai dijadikan pokok dan tujuan yang lain. Semua kejadian ini mengandung hikmah, memerlukan petunjuk Allah, maka Allah menetapkan sempadan adanya halal dan haram. Allah mentarbiahkan Nabi Adam dan Hawa dengan mendedahkan kelemahan yang ada pada makhluk manusia, supaya mereka berdua menyadar kelemahan dirinya sehingga merasa tertipu oleh iblis dengan sebab kelalaian sehingga melakukan dosa yang melampaui sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi Adam dan Sayyidina Hawa alaihi salam diberikan hidayah untuk bertaubat dan sedar dan insaf, berbeza dengan iblis yang sangat degil dan sombong, yang mempunyai sifat tidak mahu bertaubat dan tidak layak mendapat hidayah. Bermakna Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa alaihi salam hanya melakukan kesilapan kecil. Ulama mengatakan dia memakan buah itu dalam keadaan dia terlupa. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hidayah dan taufiknya, hidayah untuk Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kealpaannya melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi iblis tetap sombong. Sebab itu baginda alaihi salam bersama pasangannya dan kalangan iblis dihantar ke bumi mengikut ketetapan Allah, iaitu boleh dilihat daripada yang dipetik oleh Tuan Guru, iaitu surah Taha ayat 120 hingga 122. Jadi manusia disebutkan di sini yang ditugas di bumi itu ditetapkan oleh Allah bermusuhan dengan iblis yang dihalau ke bumi. Ini boleh refer kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 36. Iaitu firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya, dan kami berfirman, turunlah kamu sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa sehingga mati. Jadi di sini Nabi Adam alaihissalam bersama pasangan telah diturunkan ke bumi untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan begitu juga iblis diturunkan ke bumi, dan iblis telah berjanji dengan Allah untuk menghasut manusia kecuali hamba-hambanya yang ikhlas, mukhlasin. Jadi habislah kita dengan bab 1 yang mengandungi beberapa tajuk. Bab 1 mengandungi 2, 4, 6 tajuk yang telah Ustazah terangkan sedikit tadi. Ustazah sekadar yang mampu mengulas sedikit tentang tajuk Islam adalah ad-din. Islam menjadi petunjuk, Islam hanyalah satu, Islam agama tulen, dan peranan manusia terhadap Islam dan iblis musuh manusia. Iaitu dalam bab 1 topik utamanya ialah Islam sebagai asas kehidupan.
Jadi Ustazah rasa itulah saja yang mampu diberikan ulasan ataupun petikan poin-poin yang dapat Ustazah faham daripada tajuk buku ini, iaitu Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran, yang boleh Ustazah faham daripada tulisan Tuan Guru yang begitu panjang, tapi Ustazah ringkas saja kerana masa yang singkat. Jadi segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan, kekurangan adalah daripada diri Ustazah sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya dari rahmat dan keizinan Allah. Ya. Jadi itulah saja. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.